Seterusnya, ini ada satu soalan yang menarik daripada saudara Muhammad Afif ni. Ini sebenarnya saya kira boleh mendapat pencerahan yang lebih baik pagi ni. Boleh Dr. ulas sedikit, ada agamawan yang mengatakan zikir yang Nabi ajar hanya sesuai untuk kekuatan diri Nabi saja, dan orang awam perlu mengamalkan zikir yang diajar oleh Tok Guru ataupun ulama saja. Jadi ini tentulah perkataan Tok Guru atau ulama yang berkenaan mengatakan. Saya nak sebut sikit, saya suka sebut hal ini di dalam untuk anak-anak muda faham dalam kerangka wacana pemikiran yang ada di tanah air kita. Khususnya di rantau, bukan tanah air kita saja, tapi di rantau Asia Tenggara ni lah, termasuk Indonesia. Kita sebut Nusantara lah, walaupun perkataan Nusantara itu ada perbincangannya. Tapi okey, apa yang saya nak sebut ialah dahulu apabila Za'bar dan seumpamanya mereka menggerakkan pembaharuan, mereka pada zaman dunia konservatif, mereka menggerakkan pembaharuan, mereka ditentang, tetapi pembaharuan itu berjalan, reform itu berlaku. Banyak golongan agama yang ada hari ini yang mereka kritik balik golongan pembaharuan, mereka sebenarnya anak pembaharuan, kan? Mereka yang dah pakai tie, kot dahulu baca surat khabar pun tak boleh kat pondok-pondok, kan? Kemudian berubah, cakap orang putih lagi tak boleh, salah kan, macam makan chopstick lagi salah, tapi dah berubah. Hatta golongan agama yang duduk di pondok tu pun sendiri sudah berubah. Kemudian apabila keadaan berubah dan kita mula keadaan berubah, lately ini, kebelakangan ini, pemikiran konservatif kembali masuk dalam tanah air kita. Kerana apabila golongan agama yang ramai, yang kerajaan tidak, ataupun apabila golongan reformis macam dah selesa ataupun tak begitu aktif macam dahulu, kita lihat konservatif ramai. Konservatif ini tabiatnya sama, bukan semua konservatif itu salah, tapi golongan yang mengambil kesempatan agama ni sama. Jika kita lihat dulu yang Za'bar cakap dan Hamka cakap, golongan agama yang mengambil kesempatan di atas kejahilan orang awam untuk bukan menaikkan agama, mengangkat diri mereka. Ini akan berlaku dalam fenomena sekarang. Jadi semua orang agama ingin ada produk dia sendiri, produk yang menguntungkan. Sebab tu ramai ustaz ada produk dia, produk air dia, produk barang jualan dia. Kalau ustaz ni ada, hatta dari bentuk sekolah. Kita ada dah sekolah dah, tapi dia ustaz ni buat sekolah, ustaz tu pun buat sekolah. Padahal boleh digabungkan saja pun. Semua akan buat sekolah sendiri. Sebab apa? Kerana dia percaya dengan buat sekolah sendiri, dia ada income yang tersendiri. Kemudian dia boleh buat collection daripada orang ramai. Kemudian apa lagi mereka buat? Mereka juga akan buat benda-benda yang kalau kau ni pergi ke kubur kau ni, dia pula ajak pergi kubur A, kubur Tok Guru dia pula. Semua tu package perjalanan yang ada harga. Dan kemudian kalau kau ni kata, kalau kita kata baca Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir-zikir yang Imam Nawawi telah himpunkan daripada zikir-zikir Nabi SAW dan doa Nabi. Oh, dia rasa kalau macam tu semua orang akan dapat. Tak istimewa. Maka ustaz-ustaz pun fikir, zikir ni saya saja boleh bagi ijazah. So you kena charge. You kena charge. Benda mahal. Kat artis pun bayar mahal. Takkan kat ustaz tak bayar? Dia falsafah dia dah datang. Kan? Maka dia boleh datang falsafah itu, semua orang, dia telah ini usaha menepikan Nabi SAW. Quran kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Oh, dia kata tak boleh. Nabi lain, kita lain. Zikir Nabi, seolah-olah apa yang Nabi ajar tidak valid untuk kita. Ini sebenarnya satu kenyataan yang bukan saja salah, ia bahaya kepada akidah ustaz itu sendiri. Kerana ia telah menyentuh kepribadian seolah-olah Allah telah melantik ataupun menghantar seorang rasulnya yang rasul itu tak layak untuk dicontohi oleh kita kerana dia lain, kita lain. Sebab itu Al-Quran mengulangi tentang masalah basyariyatul rasul, masalah keinsanan rasul itu, kemanusiaan rasul itu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah aku ini manusia yang seperti kamu diwahyukan kepadaku, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Jadi Nabi SAW kata, sebab itu maka kalau kamu sakit, aku sakit. Kalau kamu derita, aku derita. So, Nabi adalah role model untuk kita contoh. Sekarang ni kalau Nabi role model, dia akan pergi kepada pembaharuan. We follow our Prophet SAW. Tapi golongan agama rasa ini tak selesa. You have to follow me. Kamu kena ikut saya. Nabi kamu tak mampu, ikut saya. So, ini yang disebut dalam buku-buku pembaharuan ni, tokoh-tokoh baru ini muncul
bagi memaksa pemikiran pengikutnya supaya mereka mengikut hal-hal yang seperti ini. Supaya akhirnya kesempatan ni perniagaan boleh, jampi, syarikat jampi dia boleh, semua. Jadi kalau kita pergi tengok kepada mereka ni, semuanya kehidupan yang hebat. Bukan saya kata salah. Kemewahan mereka, semua hal-hal agama boleh dijual. Semua hal-hal agama boleh dijual. Mereka mengenakan cas agama daripada kawan tu lahir sehingga kawan tu mati. Daripada lahir anak dah berapa banyak kena. Dulu kita tak pernah tengok anak lahir kena tulis kat dahi, sekarang anak lahir tulis kat dahi pula. Ini ajaran baru punya masuk kat Malaysia sekarang. Atas kononnya Habib mana pula datang. Syekh Al-Hadi ni pun Habib sebenarnya, dia Said, Syekh kan. Sebab tu bila Za'bah tulis surat pada dirinya sebut Habib kan. Tapi dia menentang ajaran yang seperti ini. Sekarang kita daripada lahir kemudian hidup semua nak dapat apa, nak boleh zikir pun kena ambil saya ijazah. Nak ijazah kena ada charge, kena bawa kat tok guru itu dan ini. Itu ke arah itu. Nak mati berapa banyak charge package. Itu kita baru tengok baru ni, orang mana sakit kerana nak kononnya perubatan Islam. Padahal perubatan Islam, pergi aja lah ke hospital semua tu, bukan ada Islam kata perubatan hospital kafir. 5-6 tahun orang pergi belajar untuk jadi doktor. Pergi kursus 3 hari dengan ustaz, jadi pakar perubatan Islam. Charge baru ni 51,000 melawat ubat apa tu, jantung ke apa tu, 51,000 pakcik tu kena bayar. Tak boleh bangkang, ni ustaz. Kalau bangkang nanti tak berkat. Perkara konservatif yang seperti itu telah masuk balik ke dalam masyarakat kita. Anak-anak muda, hal ini bukan sedikit. Kita mesti berhati-hati dan mengingatkan. Orang mungkin akan menuduh apa yang dituduh pada Hamka dan Za'bah kembali. Tetapi jika kita tidak melakukan pembaharuan, kita akan kembali mengheret orang yang nak agama dalam masyarakat kita kepada kemunduran fikiran. Mereka dihambakan pemikiran oleh golongan so-called agama dan akhirnya dibodohkan hal-hal yang bodoh. Kembali mempercayai superstition karut marut. Daun itu, barang ini ambil letak di rumah, maka anak makan makanan jampi ustaz, anak berjaya dalam peperiksaan. Berapa banyak. Kalau itu kita tak perlu suruh orang bagi belajar tinggi-tinggi. Buat macam ni maka keselamatan. Kalau begini boleh naik pangkat. Segala ikhtiar dan usaha yang disuruh oleh agama dihapuskan dengan khurafat sebahagian golongan yang so-called ustaz dan seumpamanya ini. Berhati-hati dalam hal ini.